Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tidak ada yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Tak ada yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Jadi ini memberi maksud bahawa tiada yang berkuasa melakukan apa saja melainkan Allah. Makhluk ni tak ada kuasa untuk buat apa saja dia nak melainkan diizin oleh Allah. Dia hanya boleh buat bila Allah izin. Sama ada dia nak buat baik ataupun dia nak buat buruk. Jadi satu orang yang tak boleh buat melainkan dengan izin Allah, maknanya dia tak ada kuasa. Tapi Allah boleh buat tanpa izin siapa pun. Tak perlu izin siapa. Allah boleh buat tanpa izin siapa. Tapi kita tak boleh buat melainkan diizin. Kita tak ada kuasa. Sebab itu tiada yang berkuasa melainkan Allah. Perkataan la, tidak. Bukan Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Itu sangat salah. Dia tiada. Makhluk ni tak ada kuasa. Jadi tiada yang berkuasa, complete, tak ada. Apa pun selain Allah tak ada kuasa. Selain Allah ni tak ada kuasa. Beri mudarat atau manfaat, beri hina atau mulia, beri baik atau buruk, tak ada kuasa. La. Yang berkuasa memberi faedah atau bahaya, memberi baik atau buruk, memberi hina atau mulia, hanya Allah. Jadi kerana itu kita yang orang yang ada iman macam ini dalam hati dia, yang ada dalam hatinya tiada yang berkuasa melainkan Allah ni, memberi faedah atau bahaya, mudarat, manfaat, hina, mulia, dia tak takut selain Allah ni. Dalam hati dia tak ada takut. Kalau ada takut, maknanya masih mempersekutukan Allah lah. Macam kita takut tak ada duit, kita takut tak ada kerja. Sebab kita masih dalam hati kita ada percaya tak ada duit boleh bagi mudarat, tak ada kerja boleh bagi susah. Kalau itu tak ada, kita tak takut. Tak ada duit tak takut, ada duit tak takut, ada duit tak boleh bagi faedah, tak gembira betul lah. Ini tak takut kan? Kenapa nak gembira betul? Gembira betul, gembira bila dapat taat perintah Allah, bukan dapat banyak duit. Kita gembira dapat banyak duit sebab kita percaya ada faedah. Kita percaya ada banyak duit, tak ada duit, tak boleh bagi bahaya, tak boleh bagi faedah. Yang bagi faedah hanya Allah. Jadi kita takut Allah je lah. Sepatutnya kalau iman ini, yakin ini ada dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu. Kalau tak sampai tahap Allah mahu, kita masih takut. Dan makin tak ada, makin banyak takut. Takut aja. Jadi bila kita takut aja, mana boleh tenang kan?
Bila takut ni namanya tekanan, stres. Satu orang yang ada takut pada selain daripada Allah, takut tak ada duit, takut tak ada kerja, takut orang ni, takut itu, takut ini, takut itu, takut lipan, takut lipas, takut bunyi, semua kita takut, namanya tekanan. Jadi hidup penuh ketakutan makna penuh tekanan. Yang buat kita takut tu ialah asbab daripada yakin kita tak betul. Allah suruh kita usaha atas yakin, atas iman, kita tak buat. Kita sibuk cari duit, sibuk cari makan, kita panggil sibuk cari rezeki anak-anak. Sibuk. Kita tak sibuk untuk betulkan iman kita, tak sibuk betulkan yakin kita. Jadi yakin kita sangat lemah atau tak, sangat-sangat tak ada, salah. Jadi hidup kita kesan daripada itu penuh ketakutan. Jadi orang yang takut ni muka dia memang tak apa, muka dia tak tenang lah tuan. Betul tak? Ada je takut ni. Dan dia pun kalau dia banyak sangat takut terbetul-betulan, maka dia punya tekanan tu menyebabkan perut dia tak boleh nak digest, tak boleh nak azam makanan dengan bagus, membuat dia tak dapat buang air besar dengan betul, membuat darah dia jadi kotor, membuat dia dapat banyak penyakit. Jadi penyakit ni asbab gaya hidup yang salah sebenarnya. Gaya hidup yang salah asasnya yakin yang salah. Yakin yang salah ni buat kita punya perbuatan salah lah. Atau gaya hidup salah. Takut ni, takut tu, takut ni, takut tu. Nah, sekali tak ada kerja, terus tekanan. Tekanan. Jadi kalau tekanan tu berterusan, jadi sakit lah. Nah, jadi banyaklah penyakit. Tapi manusia ni dia tak ada nak kaitkan dengan gaya hidup sakit ni. Sakit ni tak ada, sebenarnya tak ada kaitan dengan kuman. Kuman tu dapat memberi mudarat dengan izin Allah bila rosak kita punya immune system. Kita ada immune system, iaitu sistem macam kita kata sistem mempertahankan diri daripada serangan kuman. Nama immune system. Kita ada yang boleh lawan kuman-kuman tu. Jadi bila kita gaya hidup salah, kita punya hidup penuh tekanan macam Hanzalah. Jadi immune system jadi kurang. Jadi dalam keadaan dia lemah ni, kuman ambil apa? Kuman Allah izin bagi mudarat. Jadi dalam coronavirus sekarang ni, orang yang lemah immune system ni diserang. Dan dia takut pula dengan kuman tu. Ketakutan tu membuat dia punya immune system lagi lemah, menyebab dia tak boleh serang, dia tak boleh menahan diri dia dari serangan coronavirus atau kuman lain. Jadi akibat dia bergaya hidup salah, asasnya yakin salah, immune system lemah, datang coronavirus atau virus lain kuman, mereka dapat sakit. Dan bila masa mati dah datang, dia orang mati. Mati pun bukan datang sebab sakit. Kalau tidak, sakit aja lah. Jadi manusia ni kena kaitkan sihat ni
dan sakit ni sebenarnya bukan dengan kuman. Sebenarnya asas pada semua penyakit, ya, kehidupan tak bahagia, kehidupan bahagia, sihat, semua dengan gaya hidup. Gaya hidup ni term barulah, lebih kurang dalam term Quran amal lah. Amal manusia itu gaya hidup lah. Dalam Quran dipanggil amal. Amal baik dia nama amal soleh. Tapi dalam scientific words, kalau ustaz dia tak dapat cakap ni lah, sebab dia tak belajar perubatan. Dia tak boleh cakap ni, tapi dia boleh cakap amal. Doktor cakap gaya hidup, sebab dua-dua sama kan, different words. So amal buruk sebab yakin salah, amal baik yakin betul. Gaya hidup salah sebab yakin tak betul lah. Takut. Macam sekarang Rashidi tak ada kerja kan, dia takut lah. Bila dia tak ada kerja, dia tengok dia tak ada duit. Kalau dia ada yakin duit tak boleh bagi faedah, tak ada duit tak boleh bagi bahaya, tak ada kerja pun dia tenang. Apa dia nak, dia bukan minta kat orang, dia minta dengan dan Allah kabul dengan dia. Tapi sekarang Rashidi diorang tak kabul, dia paksa minta dekat orang, terpaksa ambil duit orang secara paksa atau tidak. Jadi akibat daripada itu dia tertekan, tekanan. Orang yang yakin dia betul, dia tak minta dengan makhluk. Kalau dia tak ada duit, bila dia minta, dia dapat. Contohnya Nabi kita. Nabi kita bukan banyak duit, tak ada duit. Dan dia minta pula, tak ada duit, lapar satu hari, makan satu hari. Tapi dia tenang, setenang betul, sangat tenang. Begitu tenang dia. Sekali dia tidur, ada musuh Allah tu letak pedang kat dia. Siapa boleh pelihara kamu semua? Nabi tu buka. Nabi terus jawab Allah. Orang tu lebentar dia, zoom, terus jatuh pedang. Nabi bilang, siapa boleh pelihara kamu sekarang? Dia tak boleh cakap Allah lah. Tuhan lah, Tuhan baik lah, Tuhan lah, jangan bunuh saya lah. Jadi hidup tenang ni, bila yakin betul, amal jadi betul, hidup jadi tenang. Bila tenang, imun sistem tu kuat. Makan pengazaman bagus, apa bagus. Jadi bila imun sistem kuat, datanglah kuman mana pun. Kanser semua tu sebab imun sistem lemah. Orang dapat kanser. Disebabkan sel-sel manusia tu, badan tu dah, dia punya instruction tu, DNA dia dah rosak. Jadi dia daripada berhenti, kita panggil metastasis, daripada mana dia mula pula divide and to grow. Jadi bila dia grow, dia nak banyak makanan, dia ambil semua orang punya makanan. Ini sebab orang kanser finally dia mati. Sebabnya lah, macam-macam kanser, mana berada DNA, mana sel mana yang DNA dia dah silap, mana instruction dia dah silap, sel tu pun patut dia tak payah grow lagi, dia grow pula. Ada sel ni dia nama benign, dia tak, ni satu malignant, cancerous. Orang awam tak tahu ni, doktor dia. Jadi semua ni asbab gaya hidup tak. Dulu gaya hidup tak berapa teruk macam sekarang, mana ada penyakit ni dengar.
Jadi bila gaya hidup sudah salah, yakin salah, dulu duit tak banyak, duit tak ada, masalah duit ni tak ada. Sekarang masalah duit datang dalam kehidupan manusia hari ini. Rashidi kena guna duit untuk beli makanan, untuk sewa rumah, untuk sewa kereta kalau ada kereta, semua. Jadi di situlah tekanan dia. Dan dia tak ada yakin. Yang betul bahawa Allah bagi duit, Allah bagi kerja. Tiada yang bagi duit melainkan Allah, tiada yang bagi kerja melainkan Allah. Pendi tekanan mencari duit. Kan? Tengok je muka dia duduk dalam wayang dengan tekanan. Dia bukan tekanan kurang duit je, macam-macam tekanan dia. Macam-macam. Dia termasuk takut, sedih, putus asa, kecewa. Itu semua nama-nama term-term yang lain dari tekanan. Tekanan ni lah dia orang kata, doktor kata tak boleh nak sembuh. Kalau doktor cakap tekanan, dia pun dah kata kita ni apa pun tak ada apa, tekanan. Last dia bagi pil tidur. Jadi doktor punya rawatan hari ni tekanan ni pil tidur. Orang tu pun makanlah pil tidur, apa yang dia ada dia tidur, dia tak boleh kerja pula. Dah tekanan pula dah. Sekarang tekanan tak ada duit kan, tak ada kerja, tak boleh kerja. Lama dia tak mau makan pil. Makanan dia terus mendapat tekanan. Tekanan dia terus membuat badan dia tidak sihat. Jadi manusia ni kena sebenarnya ikut Allah. Allah SWT mahu kita sihat. Sebab itu suruh kita taat perintah dia. Kita tak nak, kita nak lazat macam Rashidi. Dia nak hidup lazat. Lazat Amisa. Sedap. Jadi itu bukan maksud kan. Tapi Rashidi jadikan sedap maksud, makin rosaklah hidup dia. Nah, kesedapan. Bila kita nak sedap ni, kita kena buat dosa. Syaitan injek sedap atau lazat. Jadi orang yang tak beragama ni, dia hidup dia nak lazat. Lazat. Jadi yang beragama pula, syaitan cocok kat dia riak. Yang kedua, kecewa. Dia lain sikit. Dengan apa ni, riak, hilang agama. Dengan kecewa, hilang agama dia. Putus asa. Dah buat usaha agama lama lah, tak ada agama lagi. Macam banyak orang tabligh. Jadi bila dah lama, dia orang putus asa, dia orang berhenti buat usaha agama. Itulah syaitan ni kerja. Yang tak buat usaha agama pula, syaitan letak lazat. Dia asyik buat dosa je. Jadi dua-dua dia attack dengan cara lain. Dia tak attack orang yang suka buat dosa dengan kecewa, lazat, supaya dia buat lagi. Yang buat usaha agama pula dengan kecewa. Pada Azdalah ni, syaitan letak kecewa atau riak. Dia riak, musnahlah amal dia. Dia kecewa. Jadi orang buat agama, iman tak ada, jadi ni dia. Bila iman tak ada, amal banyak, tapi riak, syaitan buat. Atau putus asa, tak dapat apa.
Macam sekarang berapa banyak orang putus asa dalam usaha jemaah tabligh. Hampir semua lah. Dia orang banyak korban. Kan? 4 bulan semua tengok pecah, gaduh. Jadi mereka kata apa dah jadi? Mereka dah tak bersemangat lah tuan. Inilah kerja saya. Kita tak boleh putus asa sebenarnya. Kita mau terus cari, kalau salah cari yang betul. Namun berhenti tak ada. Kalau usaha yang kita buat tu salah, kita jangan putus asa dan berhenti. Dia buat usaha. Kita kena buat usaha yang betul. Semua tengok apa yang betul, apa yang Allah mahu, apa yang Nabi mahu, apa yang Nabi buat. Itu je lah. Kenapa kita berhenti dia buat usaha agama? Kalau kita buat usaha agama yang salah, kita akan dapat kesan yang salah. Tapi bila kita dapat, kita jangan berhenti. Semua cari yang betul. Yang itu syaitan tak ada point nak rosakkan dia. Dia tak ada berhenti. Nak dia usaha supaya buat yang betul. Dia usaha supaya buat yang betul tu macam mana? Buat seperti Nabi buat. Itu nama yang betul, bukan betul dengan fikiran kita. Yang betul tu buat usaha agama seperti Nabi buat. Itu yang betul. Kalau berhenti buat usaha tu memang akan rosak lah. Jadi berhenti buat usaha tak boleh. Macam Azri dulu, dia kecewa, syaitan campak kecewa kan. Putus asa dia buat usaha. Dia pun buat keputusan untuk jadi orang biasa, iaitu berhenti daripada usaha. Itu syaitan juga. Yang buat dosa tadi, syaitan cocok lazat. Tak nak buat usaha agama, lazat dia kerja. Kerja dia berzina, minum arak, judi, rokok, penuh dengan kelazatan. Untuk sementara waktu lah, sebelum dia sakit dan masuk neraka. Bila dia dah masuk neraka, kerja syaitan tu berjaya. Sebelum tu dia akan rosakkan semua. Jadi kedua-dua orang ni, yang buat usaha agama syaitan kacau, yang tak buat usaha agama semua iman tak ada. Kalau orang iman kuat, dia tak syirikkan Allah, syaitan tak ada kuasa atas dia. Dia takkan jadi kecewa. Syaitan tak boleh kacau dia. Betul tak? Syaitan tak boleh tunjukkan kat dia, kau baiklah berhenti buat usaha. Dia tak. Dia orang yang kuat iman. Orang kuat iman lah daripada yang tadi tu. Saya takkan berhenti ke? Ini perintah Allah. Apa saya perintah atas saya sekarang, buat yang betul. Yang selama ni saya buat tak betul. Macam saya tak berhenti. Bila saya dapati dalam usaha dakwah tabligh dulu lagi, saya dapati bukan baru ni. Saya tak ada, iman saya hari ni tak baik daripada semalam. Besok tak baik pada hari ni. Kalau begitu, saya bilang ini tak betul. Saya dah lama tahu tabligh tak betul. Dari mula saya ikut tabligh lagi. Dari mula lagi, tapi daripada semua usaha tak betul, tabligh lah paling betul. Paling betul daripada semua yang tak betul. Itu dia punya conclusion. Jadi saya buatlah tabligh sampailah saya dapat diberi oleh Allah yang betul. Bila saya dapat yang betul, saya ajak orang jemaah tabligh buat, dia orang tak nak. Dia orang halau saya pula, tak bagi saya jadi faisal lagi, tak bagi bayan. Jadi saya tak boleh buat apa, saya tinggalkan tabligh. Sekarang saya datang balik pada tabligh yang dah berpecah ni, Bukit Canggang. Orang tu zikir banyak. Kalau dia tak nak, saya pun tinggalkan dia orang selepas berapa waktu. Sebab kita tak boleh buat orang ikut kita. Kita boleh bagi tahu je, nak ikut pilihan dia. Kalau tak nak ikut, tak nak buat yang betul, tinggalkan tabligh. Saya tinggalkan tabligh, last dia orang pecah lah. 10 tahun saya tinggalkan dia orang. Kan, 2009 saya tinggalkan dia. Dia orang pecah 2015 ya, 2016. Seluruh dunia huru-hara. Kenapa mereka pecah? Tentulah tak betul. Takkan pula benda betul jadi pecah. Syaitanlah berkuasa atas dia. Sebab itu dia orang pecah. Jadi syaitan sekarang berusaha supaya dia orang kecewa.
dan berhenti buat usaha. Banyak orang tabligh tak buat usaha dah. Jadi orang biasa. Yang kata pening. Buat tabligh pun bermasalah juga. Tak buat tabligh pun masalah. Lebih baik buat tabligh, ada juga dunia. Kalau tak buat tabligh tak ada dunia. Jadi kecewa dia. Banyak orang tabligh jalan kaki, korban, lepas syaitan cocok dia. Kecewa. Dia pun berhenti. Tak jalan kaki lagi, tak dakwah lagi, apa pun tak ada. Jadi kita jangan kecewa. Kecewa ni tekanan. Kecewa ni bila kita buat kerja ni tak ikhlas kan. Bukan nak Allah. Kalau kita buat untuk dapat Allah, walau kita tak dapat apa, belum lagi dapat, kita akan berhenti. Namun kita terus buat dan buat yang betul. Jadi Allah SWT bagi saya sampai ke hari ni, buat yang betul. Saya dapat yang betul. Apabila yang betul, yang semua tak nak, saya terus naik iman saya. Saya tak macam orang jemaah tabligh lain. Naik iman. Jadi yang ikut saya tu tak berapa faham. Dia ikut aja buat, tak berapa faham. Iman tak nak naik juga. Sebab dia tak ikut betul-betul. Dia touch and go je. Kita tak boleh ikut Amin Sabtu. Dia orang lain. Kita sikit-sikit je. Dan sikit-sikit tak betul lah. Dia tak jadi kalau ikut sikit-sikit ni. Kena ikut betul-betul. Apa dia cakap kena ikut. Ini tak. Macam Rashidi. Dia lama ikut. Dia lama ikut touch and go. Jadi tak jadilah. Dia tak boleh touch and go. Dia kena betul-betul ikut macam saya buat. Dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita jangan, kitanya dirasuk oleh syaitan. Syaitan berkuasa atas kita bila yakin kita tak tahu. Iaitu kita syirik. Banyak orang kuat semayang, kuat buat dakwah, bukan kuat buat dakwah, kuat buat usaha macam dia orang kata dakwah lah. Tapi tak usaha iman dia. Banyak ibadah, banyak semayang, tapi iman lemah, syirik. Jadi syaitan sesatkan dia lah, buat dia kecewa. Yang tak ada iman langsung, buat dia lazat. Dua-dua kata syaitan, aku buat dia masuk neraka sama aku. Sebab itu syaitan dah bersumpah lah, Iblis, aku akan buat semua anak Adam ni sesat. Kata Allah, kecuali dia tak dapat buat orang yang mana ikhlas. Allah kata kau boleh ambil semua, melainkan yang ikhlas. Allah nak yang ikhlas saja. Yang semayang yang ikhlas, buat usaha agama yang ikhlas. Itu Allah nak. Syaitan Allah tak bagi kuasa nak mempengaruhi dia. Faham? Macam saya ni, mana ada syaitan kuasa nak mempengaruhi saya sekarang? Syaitan berkuasa mempengaruhi Rashidi anytime. Azri. Sebab apa? Sebab syirik. Jadi bila kita syirik ni, yang buat maksiat letak lazat, yang beribadat letak riak dan kecewa. Jadi yang selamat hanya yang ikhlas. Sebab dia diterima. Dia buat apa pun untuk Allah suka. Dia tak ada semayang dia untuk Allah suka, zakat dia untuk Allah suka, puasa dia untuk Allah suka, haji untuk Allah suka. Apa saja dia buat untuk Allah suka. Sama ada apa saja, meninggalkan larangan, meninggalkan larangan Allah atau buat perintah Allah, semua untuk buat Allah suka. Inilah ibadah yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Tahap ibadah yang Allah mahu, tahap ini yang ikhlas. Ikhlas ni bila kita buat untuk suka ke Allah, makin kita iman kuat, makin kita ikhlas kuat. Buat kerana Allah ni boleh buat bila betul-betul dalam hati itu ada Allah. Makin cinta Allah, makin ikhlas. Makin cinta Allah, makin ikhlas. Makin Allah tak ada, nak buat untuk Allah macam mana? Kalau Allah tak ada dalam hati, tak boleh buat untuk Allah. Akan buat untuk anak, akan buat untuk isteri, untuk buat untuk diri.
Jadi ini semua namanya syirik. Ikhlas ni bila kita buat untuk Allah, Allah takkan biarkan syaitan menguasai kita. Jadi kata Allah, siapa yang aku bagi petunjuk, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Siapa yang aku sesatkan dia, tak ada siapa boleh bagi petunjuk. Okay guys.